Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustazah Nufara Syairah. Okey, hari ini kita fokus kepada bidan akidah. Okey, tajuk kita hari ini ialah pelajaran sebelah perkara yang boleh membatalkan iman. Okey, kamu boleh merujuk buku teks kamu muka surat 75. Okey, sambil dengan saya mengajar, sambil kamu rujuk buku teks kamu. Okey. Terus kepada tajuk kita. Okey, kalau kamu nak tahu sebenarnya iman kita ni boleh terbatal tau. Terbatal. Maksudnya terbatal ni apa? Iaitu rosak. Iman kita rosak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nak tahu. Jadi, kita ni sebagai seorang Muslim iaitu seorang orang Islam, sepatutnya kita ni memelihara, wajib untuk kita ni wajib hukumnya untuk pelihara apa? Iman kita daripada terbatal, rosak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan kita ni perlu istiqamah sehingga berhujung hayat kita. Istiqamah untuk jaga iman kita sampai kita mati, sampai hujung hayat kita, di mana firman Allah Subhanahu Taala ada pernah dinyatakan berkaitan dengan iman ini, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 102. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Tu maksudnya. Selagi mana hayat kita masih panjang, masih Allah bagi nyawa kepada kita, kita wajib untuk pelihara iman kita dan istiqamah jaga dia iman kita ni sampai kita mati. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Iman seseorang ni boleh terbatal melalui 3 cara. Melalui 3 cara. Cara pertama iaitu melalui i'tiqad. Okey. Cara kedua iaitu melalui perkataan kita, iaitu percakapan kita, iaitu perkataan lah. Yang ketiga iaitu melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan tu. Okey, Ustazah akan cerita satu-satu, iaitu Ustazah akan cerita dulu melalui i'tiqad. Macam mana cara boleh batalkan iman kita melalui i'tiqad. Okey, pertamanya kita kena tahu iman seseorang ni dia akan terbatal apabila kita ni tidak percaya. Okey, i'tiqad ni maksud kepercayaan. Okey, tidak percaya ataupun kita ragu-ragu kepada perkara yang berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-uluhiyah, an-nubuwah, al-ghaibiyah, ghaibiyat dan syariat. Okey. Kita tengok satu persatu. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman melalui al-uluhiyah. Pertama, al-uluhiyah. Okey, kita mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Taala yang menciptakan alam ini. Kita percaya, maksudnya kita percaya bahawasanya alam ini bukannya Allah Subhanahu Taala yang cipta, tapi manusia. Tidak bolehlah. Okey, menyebabkan batalnya iman kita melalui i'tiqad, melalui kepercayaan kita. Okey, kedua, mengingkari sifat kesempurnaan dan nama-nama Allah Subhanahu Taala. Contohnya Ustazah bagi nama Allah iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitu Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Jadi kita tidak percaya bahawasanya Allah ini Maha Penyayang. Jadi tidak bolehlah menyebabkan batalnya iman kita apabila kita percaya benda-benda macam tu. Okey, yang ketiga, kita sifatkan Allah Subhanahu Taala dengan sifat kekurangan dan kelemahan. Kita kata Allah ni buat kesalahan lah, buat kelemahan lah. Tidak, Allah tidak pernah membuat kesalahan dan tidak pernah membuat kekurangan. Tidak ada kekurangan terhadap sifat Allah Subhanahu Taala tu. Jadi, kalau kita yakin bahawa Allah ada kekurangan dan kelemahan, makanya batal iman kita melalui kepercayaan kita. Okey? Yang keempat iaitu kita yakin bahawa alam terjadi dengan sendiri tanpa penciptanya. Dari tadi kita percaya bahawa wujudnya alam ini bukan Allah yang cipta. Kalau kita yakin bahawa alam ini bukannya Allah wujudnya tanpa pencipta, juga boleh menyebabkan batalnya iman kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada i'tiqad melalui nubuwah. Kita percaya
berkaitan dengan kenabian. An-nubuwah maksudnya kenabian. Okey, kita mengingkari salah seorang daripada 25 orang rasul. Maksudnya kita tahu kan 25 orang rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, kita ingkar salah seorang daripada mereka menyebabkan batal iman kita. Kedua, kita mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rasul yang terakhir. Sebagai nabi yang terakhir. Maksudnya kita percaya bahawasanya ada nabi lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Tidak boleh menyebabkan batalnya iman kita. Okey? Kalau melalui al-ghabiyah maksudnya alam gaib. Kita mengingkari bahawasanya adanya hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di padang mahsyar. Okey. Kedua, kita mengingkari kewujudan syurga dan neraka. Kita tidak percaya bahawasanya syurga tu ada, bahawasanya neraka itu wujud. Kita ingat semuanya manusia ni bila mati sama rata je. Tidak. Okey, Allah wujudkan syurga bagi orang yang beriman dan neraka bagi orang yang kufur. Okey, faham? Ketiga, itu kita mengingkari dosa dan pahala. Kita rasa bahawa diri kita ni tak perlu buat apa-apa. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Tidak boleh menyebabkan batalnya iman kita. Melalui syariat pula. Melalui syariat, kita ingkar salah satu rukun Islam, iaitu contohnya rukun Islam pertama, apa dia? Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kita tidak percaya bahawasanya dengan mengucap 2 kalimah syahadah itu wajib bagi untuk seorang Muslim percaya. Tidak boleh. Makanya batal iman kita kerana kita percaya bahawa salah satu Islam ni tidak perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak boleh. Okey? Batal iman kita. Beriktikad bahawa undang-undang Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah lapuk dan tidak sesuai dilaksanakan. Ketiga, kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT atau sebaliknya. Contohnya, kita dah tahu bahawasanya kita tidak boleh memegang anjing, tidak boleh makan babi, kita tidak boleh minum arak. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang haram untuk kita lakukan. Maksudnya, apabila kita menghalalkan perkara-perkara yang haram, maknanya automatik batallah iman kita. Maksudnya macam tu melalui kepercayaan kita, melalui i'tikad. Okey? Seterusnya kita pergi pula kepada batal iman melalui perkataan. Okey, ada 3. Seperti mana kita tahu, perkataan ini merupakan percakapan. Okey, yang mengandungi apa? Pertama, mengenai pengakuan kufur ataupun penafian akidah Islam. Ketiga, mempersendakan hukum-hukum Islam. Contoh perkataan yang membatalkan iman melalui pengakuan yang mengandungi kufur. Contohnya perkataan yang macam mana? Saya tidak lagi beragama Islam. Okey, itu contoh dia. Kedua, Al-Quran sudah tak sesuai lagi digunakan. Terutamanya daripada zaman yang moden ni. Tak boleh. Batal iman kita melalui percakapan kita tu. Kufur. Kedua, penafian akidah Islam. Macam mana contohnya? Saya tidak percaya adanya malaikat rakib dan atid untuk mencatat amalan baik dan buruk saya. Tak boleh. Okey? Kedua, contoh kedua, Rasulullah SAW pun pernah buat dosa. Tak boleh. Boleh menyebabkan batal iman kita. Melalui penafian, kita nafinya akidah Islam tu. Tak boleh. Okey, macam mana kita mempersendakan hukum Islam pula? Contohnya, zaman sekarang ni tak perlu menutup aurat lagi. Kita dah tahu hukumnya orang Islam ni perlunya menutup aurat. Tak kira lelaki ke perempuan memang kena jaga aurat. Tapi apabila kita menganggapkan zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi, kita cakap pula dekat orang, tidak boleh. Itu menyebabkan kita mempersendakan hukum Islam. Okey, contoh kedua, Bilal tu telah menyalak seperti anjing. Bilal tahu yang azan kan, yang tukang azan dekat masjid tu. Kita kata dia bising, kita kata dia menyalak seperti anjing, boleh menyebabkan batalnya iman kita akibat daripada percakapan kita dan perkataan yang kita keluarkan tu. Okey, faham? Batal iman melalui perkataan dengan mengandungi 3 cara. Pengakuan yang dibuat mengenai kufur. Kedua, penafian akidah Islam. Yang ketiga, kita mempersendakan pula hukum Islam. Okey?
Okey, batal mulai perbuatan pula bagaimana? Ada 4. Okey. Melakukan sesuatu amalan ataupun perbuatan maksudnya jelas-jelas menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh perbuatan atau amalan yang membatalkan iman ialah yang pertama, ni contoh dia, kita sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Kita tengok ada tokong, biasanya tokong yang ada berhala tu, kita pun dengan sengajanya kita pergi sembah dia, tunduk kepada dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Menyebabkan batalnya iman kita melalui perbuatan kita yang kita sengajakan tadi. Okey, contoh yang kedua ialah kita meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Contohnya, kita tengok tanda salib tu yang ada tambah tu. Kita gantung pula di tekak kita. Tak boleh, menyebabkan batalnya iman kita melalui perbuatan kita tu. Seperti kita memberi penghormatan kepada peralatan agama lain. Okey. Contoh yang ketiga iaitu kita melakukan upacara ibadat agama lain. Melakukan upacara ibadat agama lain. Keempat iaitu kita mengoyakkan Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran ke, hadis ke, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ke, Rasul ke, malaikat ke dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan untuk kita menghina dan memperendah-rendahkan Islam. Maknanya kita automatiklah terbatalnya iman kita melalui perbuatan kita lakukan. Okey? Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada syarat terbatal iman. Maksudnya apa? Menyebabkan iman kita terbatal. Apa syarat-syaratnya yang menyebabkan iman kita terbatal? Ada 4. Pertama, iaitu kita mengetahui perkara yang dilakukan membawa kepada kekufuran. Contohnya, kita tahu bahawasanya menyembah berhala itu menyebabkan kita menjadi seorang yang kufur. Tapi kita tetap buat. Jadi maknanya syarat untuk kita batal iman tu dah memang terbatal lah iman kita. Sebab kita tahu benda tu tapi kita buat juga. Okey? Yang kedua iaitu mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Mengingkari perkara asas. Contohnya kita tahu kan, kita ni wajib untuk solat 5 waktu. Okey. Jadi kita wajib untuk solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kita ingkar salah satu daripada rukun iman dan rukun Islam ini, makanya automatik terbatalnya iman kita. Okey, syarat yang ketiga menyebabkan terbatalnya iman kita itu kita melakukan kepada perkara yang jelas membawa kepada kekufuran. Contohnya apa? Contohnya macam Ustazah cakap tadi, kita pergi menyembah berhala. Sedangkan kita tahu sebenarnya perkara itu tidak boleh dilakukan sebagai seorang Muslim. Jadi kita buat juga. Jadi perkara tu jelas-jelas dah membawa kepada kekufuran tapi tetap kita lakukan. Syarat yang keempat, terbatalnya iman kita apabila kita melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa paksa. Jadi semua perkara-perkara yang boleh membatalkan iman tadi, kita lakukan dengan sendiri, dengan ikut kehendak hati kita. Tapi tanpa paksaan mak ayah kita ke, tanpa paksaan orang sekeliling kita, dengan sukarela. Jadi menyebabkan batalnya iman kita. Okey? Kesan pula. Kesan apabila kita melakukan perkara yang boleh membatalkan iman. Kesan yang pertama ialah boleh merosakkan segala amalan soleh dan ibadat yang kita lakukan selama kita hidup sebagai seorang Islam. Daripada kita kecil sampailah kita besar, kita hidup dalam ajaran yang dibawa oleh orang Islam, yang dibesarkan oleh ibu bapa kita dengan Islam. Tapi secara automatik apabila kita lakukan perkara yang membatalkan iman, perkara amalan soleh dan ibadah yang kita lakukan semuanya rosak. Rosak semuanya, terbatal semuanya. Okey? Kesan kedua ialah tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam, iaitu agama yang benar. Okey, maksudnya selagi dia tidak mohon ampun, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, selagi itulah dia akan kekal dengan dunia dia, iaitu dunia yang terbatalnya iman dia, telah jauh daripada Islam,
Jadi, selagi dia tidak bertaubat, selagi itulah dia diselubungi dengan dosa. Macam tu maksudnya. Di sini nak nyatakan bahawasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah, walaupun kita ni terbatalnya iman kita, pada mula-mulanya kita tak percaya bahawanya Allah ini adalah Tuhan yang satu. Jadi apabila Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup lagi atas dunia ni, kita mintalah ampun kepada dia. Mintalah ampun sesungguhnya, taubatlah nasuha, taubat sesungguhnya, dan kita kembali kepada Islam. Allah akan ampunkan dosa kita. Jangan risau. Yang ketiga, kesan yang ketiga ialah diharamkan daripada kita ni memasuki syurga, sebaliknya akan kekal di neraka. Sebab apa? Sebab kita matinya kita ni tanpa kita bertaubat kepada Allah. Maknanya haram untuk kita masuk syurga. Sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Okay, kita tahu umat Islam ni macam-macam mana pun dia akan masuk syurga. Walaupun dia kena seksa ke neraka dulu, tapi akhir sekali, jika dia lafaz syahadah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, macam mana pun dia akan ke syurga. Lambat dengan cepat je. Tapi kalau kita terbatalnya iman kita, tidak percayanya, amalan kita tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu Taala dan tidak bertaubat, maksudnya kita haram untuk kita masuk syurga. Sebaliknya kita kekal dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Tak ada peluang dah untuk kita. Okey. Yang keempat, kesan yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Maksudnya, keluarga kita ni Islam, ayah kita Islam, mak kita Islam, tapi tiba-tiba bila kita dah besar dewasa, kita terpengaruh dengan dunia luar. Kita yakin bahawasanya ada Tuhan lain selain Allah dan tidak percaya bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi automatik apabila ayah kita tinggalkan harta pusaka, tidak boleh diwarisi kepada kita, tidak boleh ditinggalkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita ni adalah orang yang kufur. Sebab kita ni batal dah iman kita. Okey, faham? Okey. Okey, seterusnya, bagaimana dan cara kita ni untuk menjauhi perkara yang membatalkan iman. Macam mana kita nak jauh kepada perkara-perkara iman, perkara yang boleh membatalkan iman kita, insya-Allah. Yang pertama, kita kena mempelajari dan mendalami ilmu akidah Islam. Okey, supaya apa? Apabila kita pelajari dan semakin mendalami ilmu akidah Islam, supaya kita ni dapat mengetahui perkara yang perkara yang dapat menguatkan iman kita dan perkara yang boleh membatalkan iman kita. Seperti mana kita hari ni yang Ustazah ajar hari ni. Kalaulah kamu dengar ni video Ustazah ni, maknanya secara automatik kamu telah mempelajari dan mendalami ilmu yang boleh menguatkan iman kamu dan kamu tahu apa yang perkara yang boleh membatalkan iman kamu. Faham? Okey, yang kedua, kita bersahabat dengan orang yang soleh dan berilmu. Supaya apa? Supaya kita ni dapat dibimbing, dapat terpengaruh dengan kebaikan dia dan keimanan dia tu. Secara automatik apabila kita kawan dengan orang yang baik, yang soleh, secara automatik kita juga terkena tempias kebaikan yang dilakukan tu. Okey? Yang ketiga, melakukan ketaatan dan amalan soleh yang boleh mengukuhkan lagi iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Okey. Keempat ialah kita merujuk sesuatu kepercayaan dan amalan kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan huraian para ulama. Apa-apa pun dalam kehidupan kita, kita kena berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan disertakan dengan huraian para ulama. Jangan kita buat huraian sendiri pula. Okey? Keempat ialah kita berdoa.
dan memohon petunjuk Allah SWT agar sentiasa berada di jalan Islam yang benar. Seperti mana kita tahu, doa adalah senjata bagi umat Islam. Jadi kita berdoa banyak-banyak kepada Allah SWT setiap waktu. Dalam solat kita doa. Semoga Allah SWT ni tidak bolakkan balik hati kita untuk kekalnya kita dalam Islam. Dan kekal dalam Islam jalan yang benar. Tetapkan akidah kita supaya tidak terpesong. InsyaAllah. Okey. Yang kelima, akhir sekali iaitu sentiasa beristighfar dan memohon keampunan Allah SWT atas dosa yang kita lakukan. Okey, setakat itu sajalah kelas Ustazah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.